Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita Tawdih Syarah Al-Idah fi Manasik Al-Haji wal Umrah. Karangan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Syarah Al-Idah, kitab Al-Idah, kitab Imam Nawawi dah. Kita nak sambung balik, kita ni ngelah ni nak, kalau kira bab ni fasal pada adab kepulangan daripada mengerjakan haji. Adab kepulangan daripada mengerjakan haji. Ketahuilah bahawa kebanyakan adab-adab ini disebut pada bab yang pertama pada musafirnya. Persyariatan pada masa pulangnya daripada musafir. Ada adab-adab lah yang cerita dia. Antara adabnya pertama, mengikut sunnah yang sabit daripada hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW apabila pulang daripada haji atau umrah ataupun pulang daripada tempat-tempat yang baiklah dah, baginda bertakbir di tempat yang tinggi dah, termasuk bukit dah, termasuk juga naik kapal terbang ketika mula terbang dah, jadi tempat tinggi kita kata dah. Apabila baginda ni kalau kita takbir di tempat tinggi sebanyak 3 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, gitulah dah. Kemudian berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu bacaan Nabi dah. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah yang bersifat esa, tiada sekutu baginya. Dan baginya lah segala kepujian. Dia menghidupkan dan mematikan, di tangannya lah kekuasaannya, segala kebaikannya. Dan dia di atas setiap sesuatu maha berkuasa. Kami kembali dengan makna pun ada tak? Ibuna nah. Bertaubat. Ibuna nah. Bertaubat, beribadat, sujud kepada Tuhan kami dan memujinya. Benarlah janji Allah dan dia pasti menolong hamba-Nya. Inilah janji Allah SWT telah terbukti dalam banyak peperangan di mana Allah SWT menolong Rasul dan hamba-hambanya yang soleh di sepanjang sejarah. Walaupun hal ini berkenaan dengan bantu Allah SWT ketika peperangan. Adapun dalam masalah haji juga boleh dikiaskan samalah. Ini kerana haji juga sebahagian daripada jihad dan terbukti seorang yang pulang daripada haji dikurniakan banyak kelebihan, sama ada dimurahkan rezeki, dilapangkan pekerjaan dan dimudahkan segala urusannya. Dan dia ni pasti menolong hamba-Nya dan menghancurkan barisan bersekutu tentera musuh dengan dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dalam sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi zahril Madinah qala ya ibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaqulu dhalika hatta qadimna al-Madinah. Maksudnya kami pulang kepada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah sampai di kota Madinah. Lantas baginda berdoa dengan menyebutkan ajibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali bertaubat, beribadah kepada Tuhan kami dan memujinya. Sentiasalah baginda menyebut doa tersebut hinggalah sampai ke kota Madinah. Macam sana doa ni. Kedua dah, sunat apabila hampir sampai ke tanah airnya, dia hantarkan wakil untuk beritahukan keluarganya supaya dia tidak terkejut. Inilah mengikut sunnah dia. Zahir kenyataan ini bahawa berita tersebut khusus bagi siapa yang punya isteri. Kalau kira dah. Berkenaan dengan cara penyampaian maklumat pada masa kini, walhamdulillah boleh diutuskan melalui telefon, fax, SMS, email dan lain-lain daripada kemudahan teknologi terkini. Jadi kita ni molek lah sebelum balik tu jangan balik mengejut nak buat surprise nak apa, tak perlulah nah. Jadi kita ni molek ayat awal, boleh isteri kita dah, anak bini kita dah, mak pak kita ready awal-awal lah. Jadi dia boleh bersiap sedia dah. Dia dalam keadaan bersedia, tidak kubelana rumah kau apa atau benda tak molek berlaku di rumah. Kita bukan nak cari salah bini ni. Kita nak suruh gembira dah. Dan mereka tidak terkejut, mereka lebih bersedia lah. Inilah sunnah. Antara hikmahnya supaya keluarga bersedia, begitu juga perkhabaran baik hendaklah disegerakan. Di samping itu memasukkan perasaan gembira kepada kaum keluarga dan sanak saudaranya. Ketiga, apabila sampai di negerinya, alangkah baiknya dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha.
Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan penduduknya dan kebaikan yang terdapat padanya. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan penduduknya dan kejahatan yang terdapat padanya. Dia siapa macam doa ni lah. Allahumma inni as'aluka khairaha khaira ahliha khaira ma fiha. A'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini doa. Dan sebahagian mereka mensunnahkan mendoakan Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasana. Allahumma rizqna janaha wa'izna min wabaliha wa jannibna ila ahliha wa habib salihai ahliha ilaina. Ya. وحنبنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. وجبنا menjauhkanlah kami. Wajibna tapi wa'azna min wabaliha jodoh. Wahabna ila ahliha wa habib salihai ahliha ilaina. Itulah dah. Maksudnya Allah jadikanlah pada kami dengannya sebagai tempat yang tetap. Biha qarara wa rizqan hasanan, dan rezeki yang baiknya. Jadi sebagai ulama berpendapat maksudnya di kota Madinah Munawwarah lah. Nabi sebut gini. Tempat yang tetap dan rezeki yang baik dah. Lepas tu ya Allah kurniakanlah pada kami dengan rezeki kebun-kebunnya. Allah marzuqna janaha dah, kebun-kebunnya. Itu segala buah-buahan yang memberi maksud sama ada dengan maknawi dan ataupun makna hissi dia. Makna tertera atau makna tersembunyi gitu ada. Nampak ataupun segala makna dah. Lepas tu terjauhkanlah kami daripada sebarang wabak penyakit. Allah wa'izna min wabadiha. Jauhkanlah kami dari sebarang wabak penyakit. Kasihankanlah kami kepada penduduknya. Kasihkanlah kami kepada penduduknya. Wahannibna ila ahliha. Dan kasihkanlah orang soleh di kalangan penduduknya kepada kami. Wahabib. Kau wahabibna lah dia. Rasa salah. Wahabibna ila ahliha. Wahabib salihi ahliha ilaina. Gitu saya salah. Dan kasihkanlah orang soleh di kalangan penduduknya kepada kami. Sesungguhnya kami telah meriwayatkan hadis ini dan aku telah jelaskan dalam kitab Al-Azkarah. Kitab ni molek bila lah boleh baca tak ada molek lah. Dia merupakan karya pengarang yang menghimpunkan zikir-zikir Nabi SAW sama ada duniawi, ukhrawi dan agama. Sedangkan kitab yang datang selepasnya dianggap mengambil manfaat daripada kitab Azkar ini. Lain-lain tu kira selepas Imam Nawawi tu kira ambil dia jugalah. Amat wajar setiap orang memiliki kitab ini. Dengan sebab itu ada yang berkata, juallah rumah, belilah kitab Al-Azkar. Siapa jual rumah, beli kitab Al-Azkar. Semoga Allah SWT merahmati orang bermadah. Wa rahimallahu an-nawawi al-imam li jam'ihi azkar sayyidil anam fatali'uhu ya dhawil darayah fa inna fihi al-khabar fa inna al-khaira wal kifayah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi kerana beliau himpunkan zikir penghulu manusia lah, Al-Azkar lah. Maka mutla'ahlah, hai yang punya pengetahuan, siapa-siapa ada pengetahuan boleh baca, tengok kitab tu dah. Kerana padanya banyak kebaikan dan memadai. Yang pada dah. Hanya soalah jangan duk suhu kitab lain, kerana dia duk jaga hizib. Ada kata di sana pada Imam Nawawi dah. Hizib Nawawi lah, hizib Bahalah, hizib macam-macam lah, hizib lain. Dia tak serupa dengan apa dari kitab Azkar. Nanti tinggallah pada hak ni lah, kalau kira dah. Gitulah. Yang keempatnya, apabila pulang jangan ketuk pintu keluarganya pada tengah malam. Kerana ini memberi masyaqqah, sulit pada keluarganya dan kebimbangan dah. Takutlah. Ini lebih ketara pada zaman dahulu dah. Benda ni pun takut tengah malam ketuk pintu orang dah. Tambah-tambah zaman dulu dah. Tapi dia masuk bandar pada malam, kalau tidak pada akhir sehari. Masuk bandar boleh. Dulu kan Nabi singgah masjid dulu dah. Tidak terus ke rumah dah. Jadi tunggu esok juga lah kalau kira cara dulu ni nak. Benda ni boleh lah telefon awal-awal dah. Jangan terkejut lah. Yang kelima, apabila sampai ke rumahnya dia pergi ke masjid untuk solat 2 rakaat. Berdasarkan hadis yang sahih bahawa Nabi SAW apabila kembali daripada musafir, beliau akan singgah ke masjid dahulu untuk solat 2 rakaat. Itu cara Nabi dah.
Dan supaya keluarga dia bersedia lagi dah. Apabila masuk ke rumahnya, dia solat 2 rakaat dan berdoa sebagai syukur kepada Allah SWT. Lepas masjid tu solat pula, kata wallahu a'lam dalam mana ni. Tapi hak pergi masjid tu memang sahih lah. Nabi memang singgah masjid semaya ke apa dululah. Yang keenam, sunat bagi orang yang menyambut orang yang melakukan haji dengan berdoa ni. Orang je sambut pula, ada doa dia lah. Qabilallahu hajjaka wa ghafara dhanbaka wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah, maksudnya semoga Allah SWT menerima haji kamu lah, yang kamu lakukan, dan mengampuni dosa yang telah kamu kerjakan, wa ghafara dhanbaka, serta mengganti harta yang kamu infakkan, wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menggantikan harta yang kamu infakkan. Kami riwayatkan demikian itu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ghfir lil haji wa liman istaghfara lahul haj. Maksudnya, Allah ya Tuhan kami, ampunilah para jemaah haji dan orang-orang yang mahu meminta keampunan jemaah haji. Dah. Riwayat Hakim, beliau berkata hadis ini sahih mengikut syarat Muslim. Tahulah kuat setaman, tapi Hakim kata boleh terima lah, kata ikut syarat dah. Apapun maksud dia, Allah ampunkan para jemaah haji dan orang yang mahu minta keampunan jemaah haji pun boleh juga dah. Doa juga. Okey. Yang ketujuh dah, sunat dia berdoa apabila masuk ke dalam rumah, seperti kami riwayatkannya dalam Al-Azkar Imam Nawawilah, zikir-zikir dah, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, adalah Nabi SAW apabila pulang daripada musafirnya, maka beliau masuk bertemu keluarganya seraya berdoa, Tuba li Rabbina auban la yughadiru hauban. Tauban li Rabbina auban la yughadiru hauban. Aku bertaubat dan aku benar-benar bertaubat. Penggunaan di sini dengan memberi makna penegasan, dan taubat daripada Rasulullah SAW memberi maksud kepatuhan dan ketaatan pada Allah SWT, atau sebagai mengajar kepada ummahnya untuk melakukannya dan membanyakkan taubat. Taubat li Rabbina. Aku bertaubat dan aku benar-benar bertaubat kepada Tuhanku. Aku kembali dengan penuh khusyu'. Aubana. Aku kembali dengan penuh khusyu' dan tanpa meninggalkan dosa besar. Auban la yughadiru hauban. Perkataan hauban boleh dibaca sama ada hauban ataupun hauban dalam mana fathahnya lebih sesuai dah. Hauban lebih sesuai daripada hauban. Dan baik berdasarkan munasabah sebelum itu auban. Walaupun begitu yang disebut dalam Quran dengan dhammah, iaitu hauban. Al-Quran sebut hauban, bukan hauban. Ini dosa besarnya. Dan Al-Quran sebut innahu kana huban kabira, kerana sungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar, huban kabira. Surah An-Nisa ayat 2. Imam Nawawi berkata perkataan tauban memberi maksud memohon taubat, itu kami mohon kepadamu taubat yang sempurna yang tidak meninggalkan sebarang dosa. Definisi taubat dari segi bahasa ia bermaksud kembali. Taubat daripada ada bermaksud kembali daripada maksiat, sedangkan taubat daripada Allah Taala maksudnya kembali ke atasnya dengan rahmat. Taubat maksudnya kembali dah. Imam Ghazali mendefinisikan taubat pada istilah sebagaimana dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu dengan kerja hati yang apabila tahsil daripada pendapat ulama pembersihan dan penyucian hati daripada dosa. Imam Ghazali menakalkan definisi taubat yang ketiga daripada gurunya Abu Bakar Al-Turtusi dengan katanya, meninggalkan pilihan dosa seumpamanya dahulu daripadanya kedudukan manzilah, bukan gambaran surah, kerana membesarkan Allah SWT dan waspada daripada kemurkaannya. Jadi tinggal kepilihan dosa daripada kedudukan manzilah, bukan gambaran, kerana membesarkan Allah Ta'ala dan waspada daripada kemurkaannya. Itu Abu Bakar Turtusi dah kata gitu dah. Dinyatakan di sini ungkapan ulama sufi tentang taubat daripada kitab Risalah Kusyairiyah. Risalah Kusyairiyah. Sal bin Abdullah berkata, taubat adalah jangan lupa dosa kamu. Junaid Al-Baghdadi berkata, taubat ialah lupa dosa kamu. Tak dah terbalik dah. An-Nuri berkata, taubat ialah engkau bertaubat daripada semuanya kecuali Allah SWT.
Zunim Misri berkata taubat orang awam adalah taubat dari dosa, sedangkan taubat orang khawas adalah taubat dari lalai. Sahal bin Abdullah juga berkata taubat ialah meninggalkan angan-angan yang mendatang. Syarat taubat. Pertama, meninggalkan dosa dengan sukarela. Yang kedua, bertaubat dari dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, meninggalkan dosa pada manzilah, tempatnya dan darjatnya, bukan hanya gambaran seperti syekh yang tua. Maksudnya kan ada. Yang keempatnya, pilihan untuk meninggalkan dosa terbit daripada membesarkan Allah SWT. Bukan kerana malu kau orang, tapi kerana membesarkan Allah. Muqaddimah taubat, ingat kemuncak buruknya dosa. Yang kedua, ingat kemuncak pembalasan Allah. Yang ketiga, ingat kelemahan dan kekerdilan diri. Syekh Junaid Al-Baqadi berkata taubat itu tiga makna, iaitu kesesatan, berazam untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT daripadanya. Dia bersegera, yang ketiga, bersegera menyelesaikan perkara yang membabitkan kezaliman. Itu Junaid Al-Baqadi kata. Ini kita tasawuf. Tahulah. Pai-pai. Okey, kelapa dah. Sehingga selepas pulangnya dia lebih baik daripada itu dah. Ini tanda alamat diterimanya haji dan kebaikannya yang sentiasa bertambah. Dah, tanda dia terima. Kalau dia pergi haji tak berubah naik perangai dia, tak jadilah kira dak. Kurang itulah. Jadi belaka kurang, kata kurang abrar. Sama lagi kata. Haji mabrur lah, abrar. Haji mabrur. Panjang lagi ke dak? Sudah ni. Sikit lagi dah. Okey, dan jadi dia kena berubah dah. Jadi kalau dia tak berubah, tanda tak apa jadi haji dia dah. Haji mabrur dah. Haji mabrur kata dah. Haji pokok dah, mabrur dah, jadi tak apa jadi haji mana dah. Lepas haji tak main buah tulur dah. Okey. Semaya lambat. Tak semaya Jumaat. Apa gitu dah. Tak sengaja Quran. Okey, fasal. Ketua Hakim Negara Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah menyebutkan satu bab pada wilayah, yakni perlantikan ketua lah kepada rombongan hajinya. Akan nyatakan maksudnya kata beliau wilayah haji terbahagi pada dua lah. Jadi nak pergi haji pun kena ada ketua. Wilayah ni ketua lah dia. Pertama, pada masa pelayaran jemaah haji. Masa melayar tu dah. Sama ada naik kapal kalau ni ketubel ke apa. Yang kedua, ketika menunaikan haji. Dia ada ketua dia dah. Adapun yang pertama, ia adalah wilayah siasah dan takbir. Wilayah pengurusan lah dah. Syarat yang menguruskannya adalah orang yang ditaati, mempunyai pendapat yang baik, berani dari petunjuk, yang memegang wilayah ini 10 perkara. Kalau ketubel kat kapten kapal, kapten bel dah. Yang pertama, menghimpunkan orang ramai dalam perjalanan ketika berhenti supaya tidak berpecah yang dibimbangi kepada mereka. Himpunkan orang ramai ketika berhenti supaya tidak berpecah dan bimbinglah mereka, bimbinglah. Yang kedua, mengatur mereka ketika perjalanan dan berhenti memberi setiap kumpulan tanda hingga setiap kumpulan tahu tanda masing-masing. Pada urus orang ramai dikenali juga dengan taktir, iaitu menjadikan unta terikat sebahagiannya dengan yang belakang supaya perjalanan teratur dan terususun. Ikat unta dah dulu dah. Ini menjadi adab penduduk Tihamah, sedangkan ahli Najd dan Iraq mereka tidak mengikat unta mereka dan dibiarkan berjalan berkumpulan. Dalam Al-Isah menyebut ini pada zaman dahulu, sedangkan pada masa kini zaman telah berubah di mana haiwan tunggangan telah diganti dengan kapal terbang, bas, kereta dan lain-lain. Jadi dia cukup kota ada, cukup bilangnya itulah penumpang dah. Jadi setiap berhenti ke apa cek. Nak naik, nak berhenti ke apa cek, takut ada meninggal. Gitulah maksudnya. Bila berjalan berhenti, jangan mereka bergaduh dan juga dia sesat daripada. Jangan bersesatlah, jangan terlepas, jangan hilang dah. Cek seorang dah. Yang ketiga, bertimbang rasa dengan mereka dalam perjalanan dan berjalan bersama-sama yang paling dhaif di kalangan mereka. Jangan tinggallah cara kau susah. Selama mana tidak membawa pada mudarat yang lebih besar dari itu seperti takut, dahaga dan seumpamanya. Jadi biarlah dia ada cara, tapi jangan siapa cara khusus siapa kita mati diri gitulah dah. Yang keempat, memilih jalan yang terang dan jalan yang jelas serta subur dah. Selamatlah, jalan selamat dah.
Yang kelima, membantu urusan air dan ternakan jika mereka lemah. Zaman dulu nak cakap air, zaman ni nak cakap minyak kereta lah dah. Biar ada sahabat tebuh minyak kereta ke apa dah. Jangan mampu tengah jalan. Jika enam, mengawal mereka apabila berhenti dan mengiringi mereka supaya tidak berlaku percudikan. Jangan siapa kau. Semua ahli rombongan kita kena colek kau, kena ropok ke apa. Janganlah. Biar rancang dengan selamat. Yang ketujuh, memilih mereka daripada golongan yang menghalang mereka dalam perjalanan. Dari berperang jika mampu atau bagi harta jika jemaah haji setuju. Maksudnya, kalau siapa tak pergi nak peropok dengan siapa-siapa pun, kena pilih lah. Alhamdulillah pada masa kini jalan cukup luas, pantas sentiasa. Tambahan pula dengan kenderaan yang makin baik dan insya-Allah akan wujud seperti komputer dan kereta api kabel yang menambahkan lagi kemudahan dan keselesaan pengangkutan bagi jemaah haji. Dan insya-Allah kita kata selamat lagi pada dulu dah. Tidak hala dia wajibkan seorang membayar jika orang yang tenggan kerana bayaran seperti itu tidak wajib. Perkataan khifarah, memberi maksud harta yang terpaksa diberikan oleh jemaah haji kepada seorang untuk menjamin keamanan bagi dirinya ketika menunaikan ibadah haji. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman dalam kitabnya Mufidul Anam berkata, kalau terpaksa maka bolehlah dipaksakan jemaah untuk mengeluarkannya belanja tersebut. Tetapi bermula pada tahun 1371 Hijrah, Al-Malik Abdul Aziz telah membuang sistem khifarah. Justru tiada lagi dikenakan teks ataupun cukaian seperti itu pada masa kini yang dipungut seperti al-khifarah itu. Cukai jaminan keselamatan lah. Tak perlulah. Ke-8, mendamaikan orang bergaduh, juga menjatuhkan hukuman melainkan jika diminta sedangkan dia tidak layak dengan syarat-syarat menjadi hakim. Zaman dulu kat ketua tu boleh jadi tok hakim tak? Ini masing-masing ketua kumpulan masing-masing. Jika mereka masuk ke dalam satu negeri, harus baginya dan hakim negeri tersebut mengendalikan perhakiman. Tapi kalau masuk dalam negeri tertentu adalah mahkamah dia ke apa nak ikut cara dia lah. Jika berlaku pergaduhan antara seorang jemaah haji dengan seorang penduduk negeri, dia tidak berhak menjatuhkan hukuman kecuali hakim negeri tersebut sahaja. Jadi kena bawa mahkamah negeri tersebut, nak cara-cara negeri tersebut lah. Tak boleh nak ikut kumpulan rombongan dia lah. Kesembilan, dia mesti tidak mengaibkan orang yang melakukan jenayah. Dan tidak sampai ta'zir ke tahap had hudud kecuali diizinkan baginya had. Dan dia cukup syarat sebagai ahli ijtihad. Apabila dia masuk negeri ada yang mengurangkan hudud toleh. Nah, kalau masuk negeri tertentu bawah pemerintah tertentu kena ikut mahkamah negeri tersebut dah hudud kogapol. Jika jenayah dilakukan oleh jemaah haji sebelum masuk negeri tersebut, maka wali haji berhak melaksanakan hukum hudud. Tidak mesti negara, asalkan dia benar-benar memegang kuasa lah. Tapi lah ni kekuasaan negara tu kuat sangat lah. Tentera hudud ke apa. Jadi nak ketua gapo tu tak boleh nak jatuh hukum bodoh lah. Zaman dulu sebenarnya ketua gapo tu boleh ada kuasa dah lah. Dulu lah ni ya kuasa tentera, kuasa pemerintah itu semakin berpusat. Jadi semakin negeri pun tak boleh buat. Bukan gapo negeri pun tak boleh nak buat dah ni lah. Jadi kena ikut kuasa pusat. Jika selepas masuk ke negeri tersebut, maka pemerintah negeri tersebut lebih utama dan berhak melaksanakannya. Ini mengikut iktibar pada zaman dahulu. Adapun pada masa kini, ianya sudah berubah lah. Lah ni lagi tak ada kuasa lah. Semakin berkurangnya kuasa untuk kapung, orang kapung lah. Dia hanya pergi pada berpusat pada pemerintah negara. Gitulah lah ni. Yang ke-10, meraihkan keleluasan waktu hingga aman selamat daripada luput. Dan tidak membawa kesulitan kepada mereka dalam menggesa perjalanan lah. Tak sulit lah. Apabila sampai di miqat, dia berlahirkan mereka untuk ihram dan melaksanakan sunat-sunatnya. Jikalau waktu masa panjang, dia masuk dengan mereka ke Mekah dan membawa mereka ke Mina bersama penduduk Mekah, kemudian ke Arafah. Jika waktu sempit, dia boleh terus ke Arafah terus kerana takut luput hajinya. Apabila jemaah haji sampai di Mekah dan siapa yang tidak mahu pulang, wali haji tidak lagi berkuasa ke atasnya. Siapa yang mahu pulang dan masih dalam penguasaannya, dia perlu mengikut segala hukum untuk mentaatinya. Itu pada perkara yang bukan maksiat pada Allah SWT. Jadi kena ikut ketua haji lah. Kalau orang yang tak tinggal di Mekah nak ikut arah lah.
Bila orang ramai selesai haji, dia hendaklah memberi masa kepada mereka beberapa hari mengikut kebiasaan untuk urusan kepulangan mereka. Juga bersegera untuk keluar kerana boleh memberikan mudarat kepada mereka. Kalau lambat sangat pun bahaya juga dah. Bekal tu cukup macam-macam lah. Bila pulang, wali haji boleh membawa mereka ke Madinah untuk ziarah makam Nabi lah, kerana prihatin dan dengan kehormatannya. Sekalipun ziarah ini bukanlah dalam fardu-fardu haji, tidak ada kaitan dengan haji, tapi dia ada pada sunat yang mana syariat menggalakkannya. Betul lagi gitu kan. Sehingga lah dah. Ini juga termasuk daripada tradisi-tradisi jemaah haji yang amat baik zaman berzamai dah. Kemudian pada masa pulangnya, dia hendaklah beriktizam daripada segala hak-hak seperti semasa pergi hingga sampai ke tanah air. Ketika itu barulah selesai tugas wilayah haji dia. Okey, ketua haji ni selesai tugas dia. Bahagian kedua dah, wilayah ketika melaksanakan ibadah haji ia seperti imam dalam solat. Daripada syarat-syaratnya yang muktabar pada imam solat, iaitu alim dalam hukum-hukum berkaitan ibadah haji. Ketua ni mengerti hukum haji ni. Begitu juga dengan miqatnya dan hari-harinya kena tahu berlaku dah. Tempoh wilayah haji ini 7 hari saja. Permulaannya daripada solat zuhur hari ke-7 Zulhijjah dan berakhir pada hari ketiga daripada hari tasyrik. Dia sebelum tempoh ini dan selepasnya sebagai salah seorang rakyat yang tidak mempunyai kuasa lah. Kemudian jika mutlak wilayah haji, dia boleh laksanakan setiap tahun atau dipecat jika dia akad khusus pada hanya 1 tahun kuasa di wilayahnya. Kalau kita tengok ni macam pemerintah, macam khalifah ke apa, boleh lantiknya, kena lantik kalau kita tengok ni. Dia tidak boleh menguasai kepada yang lain kecuali dengan wilayahnya sahaja dah. Kuasa dia lah, rombongan dia sahaja dah. Yang khusus wilayahnya terbatas pada 5 hukum yang disepakati dan yang ke-6 terdapat khilaf padanya. Ya, kuasa dia setara mana dah. Kuasa orang ketua haji, ketua rombongan haji. Pertama, beritahu kepada orang ramai waktu ihram bermula keluar ke Masy'arul Haram supaya mereka diperlihatkan mengikut segala perbuatannya. Jadi suruh orang kapur, orang pengerombongan tu ikut cara dia buatlah. Dia ajar cara tekniknya. Yang kedua, tertib manasik. Tertib kerja-kerja haji ini seperti yang dikehendaki oleh syarak. Justru tidak mendahulukan yang akhir dan tidak mentakhirkan yang awal. Sama ada tertib itu hukumnya sunat atau wajib kerana dia diikuti dia. Jadi dia kena buat betul lah. Pasal orang ikut dia belakang dah. Dia ketua atau ketiga sekarang, tak boleh lah. Kena dia paling alim dah. Yang ketiga, takdir atau menetapkan semua miqat di tempatnya dan perjalanan daripadanya. Seperti ditakdirkan solat makmum dengan solat imam. Jadi menetapkan semua miqat di tempatnya dan perjalanan daripadanya seperti ditakdirkan solat makmum dengan solat imam. Gitulah. Ikut betul-betul tepat dia nak niat mana-mana molek dah. Macam kita semaya lah, ikut tu imam betul-betul. Jika empatnya mengikutnya pada zikir-zikir yang disyariatkan dan mengucapkan amin dalam doanya dah. Sampai tahap tu lah. Kalau dulu kat tertib zikir masing-masing, kau doa masing-masing, ikut wilayah ketua dia lah. Kelima, menjadi imam dalam solat yang disyariatkan khutbah haji padanya. Jadi imam dalam solat, di mana solat yang disyariatkan khutbah haji padanya lah. Jadi jadi ketua lah. Himpunkan jemaah haji padanya iaitu 4 khutbah yang telah terangkan. Ni khalifah imam besar apa? Kita imam besar lah kata. Masjid Khaif ke apa dah. Khutbah haji dan sebagainya. Lepas tu ada baca juga, boleh kau orang lain buat nak. Boleh juga lah kira khutbah haji macam ceramah. Lepas maya ke apa di Arafah ke mana tempat dah. Selepas salat zuhur pada hari ke-7 Zulhijjah, dia adalah permulaan ibadah haji. Selepas ihram, dia mulakan dengan talbiyah. Jika dia dalam ihram, dan takbir jika dia dalam halal. Nah, talbiyah ni dalam ihram ni, bukan pakai biasa dah. Dia tidak boleh lakukan nafar awal, tapi hendaklah menetap di Mina pada malam ketiga daripada hari tasyrik. Dia tak boleh buat nafar awal, tapi hendaklah menetap di Mina pada malam ketiga daripada hari tasyrik dan boleh lakukan nafar sani selepas melontar dah. Jadi dia ni kena tunggu sampai habis orang. Orang nak klik lewat tu, dia nak sudah lewat, dia kena tunggu juga sampai sudah lah, gitu dah. Dia tidak boleh meninggalkannya sehingga selesai upacara ibadah haji semuanya dah. Apabila selesai nafar thani, maksudnya lepas 13 Zulhijjah tu, lepas hari tasyrik, selesai hari 13 tu, selesailah riwayatnya kekuasaannya dah. Adapun hukum kerana yang khilaf padanya itu 3 perkara. Pertama, apabila sebagian jemaah haji lakukan kesalahan yang membawa hukuman ta'zir atau had. Jika ia tiada mengena dengan haji, dia tidak berhak ta'zir dan had padanya. Jadi kalau dia tak kaitan dengan benda haji, hukum hudud ke apa tu, dia kena serah pada pemerintah lah.
Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, bukannya dia jatuh hukumnya. Dia hanya kait dengan ibadah haji lah. Jika berkaitan ibadah haji, dia berhak ta'zirnya. Adakah dia berhak melaksanakan haji? Ada dua wajah, ada dua pendapat. Tidak harus dia hukum antara jemaah haji apabila bergaduh yang tidak kena-mengena dengan ibadah haji. Jika ada dengan ibadah haji kaitan seperti suami isteri bergaduh tentang wajib kifarah bersetubuh, nafkah isteri pada penghakiman, ada dua wajah, dua pendapat dah. Sebahagian mereka lakukan kesalahan yang membawa kepada fidyah, dia perlu mengutamakan wajibnya dan menyuruhnya untuk keluarkan fidyah. Adakah dia boleh paksa? Ada dua wajah, dua pendapatnya. Ada kata boleh, ada kata tidak. Ketahuilah bahawa kalau ni biasanya serah pada pemerintah negara, ada pasal dia lebih berkuasa. Ketahuilah bahawa amir haji tiada kuasa untuk mengingkarkannya. Maka apa yang dilakukan kecuali dia bimbang orang ramai mengikuti perbuatannya. Amir haji tidak boleh memaksa orang ramai mengikuti mazhabnya. Jika orang ramai telah melakukan ibadah manasik sedangkan dia masih dalam keadaan halal tanpa ihram, hukumnya makruh dan sah hajinya juga. Kalau orang ramai mendahului amalan amir, perbuatan amir atau melewatkan perbuatan ketua tu, hukumnya makruh dan tidaklah sampai haram. Inilah akhir kalam Al-Mawardi rahimahullah. Allah a'lam, setakat tu saja perbincangan kita tentang kepulangan. Kau sudah lalu dah. Nak habis dah. Penutup sikit menang, ingat kepanjang penutup. Kita sudah penutup dah. Penutup lalu. Gambaran Masjidil Haram dan kawasan sekitarnya. Fasal, kami khatamkan kitab ini sekalipun bukan punya keahliannya, disunatkan memelihara doa, bala dan kesusahan. Ia sebagaimana sabit dalam Sahihain dari Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah SAW membaca doa ini ketika berlaku kesukaran atau bala. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard rabbul arsyil karim. Ni doa walaupun sebut tak ada nampak doa dah, tapi ni pujian kepada Allah SWT. Dan dia adalah doa ketika berlakunya sukar dan bala. Istighasah pada Allah terus. Kita wali Ali Nawbah ke apa, bukanlah. Maksudnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah SWT, Tuhan yang memiliki arasy yang maha agung. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah SWT, Tuhan sekalian langit dan Tuhan segala tan bumi, Tuhan arasy yang mulia. Dalam riwayat Muslim bahawa Nabi SAW apabila dilanda kesusahan atau suatu perkara yang merusingkannya, maka baginda SAW berdoa seperti demikian. Dalam Sahihain dari Sahih Bukhari Muslim juga daripada Anas radhiyallahu anhu adalah doa Rasulullah SAW yang paling banyak dengan doa berikut. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ia bermaksud di dunia dengan setiap kebaikan agama atau yang membawa ke arah kebaikan agama, sedangkan kebaikan di akhirat ialah setiap yang dapat berlazat-lazat dari segi ukhrawi yang berkaitan dengan roh dan badan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dan saudara kita se-Islam di kalangan ahli kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah ni doa yang sangat banyak Nabi baca. Dan kita kalau kita tak ingat doa lain, kau payah nak cara doa lain, nak tengok doa lain payah, kita baca doa ni je dah. Segala ibadah haji, nak tawaf kau sa'i kau gapo kau lontar bela-bela nak pergi mana-mana pun tak. Kita ucaplah ni paling banyak doa supaya kita ni doanya kemah yang maknanya sangat padat, ringkas padat. Bila-bila kita untuk erti baca doa panjang, baik kita baca ni sama dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sepanjang-panjang ibadah haji lah. Nak termasuk buku apa baca ni. Muka kita kira kapur tu lah baca doa ni lah, tak sedap amal doa pelik-pelik dah ni. Kalau kata doa bisa-bisa setengah mana pun, kita kapur ni jangan logat dah. Nak amal selawat ni sampai beribu selawat dah. Selawat rakaat dah, macam-macam amal zikir-zikir rakaat. Baik kita amal yang sahih daripada Nabi. Sikit istiqamah baca hak tolong pun tak apa dah. Bermakna kita dah baca hak pelik-pelik dah. Dalam hadis sahih daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula la quwwata illa billah, kanzu min kanuzil jannah. Maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan kehendak Allah SWT. Nah, doa la haula la quwwata illa billah ni ia merupakan gendung daripada gedung-gedung syurga. Zikir seperti ini punya banyak kelebihan dan fadilat seperti disebutkan dalam kitab doa dan lain-lainnya. Dalam Sahihain dan Sahih Bukhari Muslim, iaitu akhir hadis dalam Sahih Bukhari bahawa Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maksudnya dua kalimah cintai oleh Allah, Zat ya Rahman, ringan diucapkan dan berat dalam timbangan. Berat pahala kedua-duanya, iaitu kalimah
Gharab kitab Tuhfatul Zakirin, Tuhfatul Kiram menyebutkan ini menunjukkan kelebihan tasbih dan tahmid. Allah SWT kurnia kepada hamba-Nya pahala yang besar pada ucapan yang pendek lagi ringkas. Begitu juga memudahkan jalan ke syurga dengan memudahkan himpunan kebajikan di samping menyimpannya dalam masa yang singkat dan mudah. Itu maksudnya mudah nak simpan, nak buat bekas esok akhirat. Jadi berat dalam timbangan iaitu kalimah subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Riwayat Bukhari dan Muslim bab zikir nombor 31 dah. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Diingat pada lidah, berat pada timbangannya. Inilah akhir kitab. Walhamdulillah awalan wa akhiran wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala sa'ir nabiyyin wal mursalin ajma'in. Wallahi as'alu khatimatal khairi li wa li sa'iri ahbabi wa sa'iril muslimin wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyul Azim. Syekh Imam Muhyiddin An-Nawawi berkata, aku telah kurangkan kitab ini dan selesaikan daripadanya pada pagi hari Jumaat 10 Rejab pada tahun 1967 Hijrah. Dinamakan Rajab dengan tunggal kerana ketunggalannya daripada himpunan bulan-bulan haram yang lain, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram yang berangkai. Sedangkan Rajab yang keempatnya berasing. Wallahu a'lam. Jadi dia Imam Nawawi ni dia kurang dah. Ringkas, kitab ni sangat ringkas benar. Semoga meredainya mengurniakan pahala kepadanya dan syurga dengan rahmatnya dan menghimpunkan kami di negeri kemuliaannya dengan kurniaan dan kemuliaannya. Sesungguhnya Allah SWT atas setiap satu maha berkuasa. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki dan mentadbir sekalian alam. Aku berkata penterjemah Dr. Zulkifli Al-Bakri, aku telah selesai menterjemahkannya pada jam 1.2 tengah hari di belakang Maqam Ibrahim. Pada hari Ahad 26 Zulhijjah 1430 Hijrah, bersamaan 13 Desember 2009 lagi. Seterusnya selesai tambahan nota kaki dengan lengkapnya dan dinamakan kitab ini dengan tawdih pada hari Khamis 24 Jun 2010 bersamaan 11 Rajab 1431 Hijrah. Jam 12.40 tengah hari. Alhamdulillah. Tu kata Dr. Zulkifli Al-Bakri lah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruran wa dhanbana dhanban maghfuran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa 'amalana 'amalan maqbulan wa tijaratana tijaratan lan tabur. Alhamdulillah a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.